Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, ada segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang satu pengalaman yang dialami oleh seorang pelajar sekolah. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Adam Rainer. Dia adalah satu-satunya manusia yang pernah bergelar sebagai kerdil dan gergasi. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Torik untuk memudahkan cerita. Semasa perkara ni berlaku, Torik masih lagi bersekolah, sekolah menengah lah. Masa tu dia sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Tak pasti. Torik ni sekolah di negeri mana, lokasi dia di mana tak tahu. Dan tak pasti tahun bila berlakunya perkara ni. Sebab memang tak dinyatakan dalam cerita. Torik bersekolah di satu sekolah yang mempunyai asrama lah. Tapi bukan berasrama penuh, dia asrama biasa saja. Dan pada masa tu, Torik belajar diambil aliran sains. Pada satu malam ni, di asrama, Torik sedang berada di bilik prep, bilik ulang kaji. Di asrama lelaki tu, Torik dia tak ada kawan sekelas. Kawan sekelas dia, kalau yang lelaki semuanya duduk di rumah. Dia seorang saja duduk di asrama. Malam tu, Torik memang lepak lah. Dia ambil handset dia, dia main game. Dia pandanglah sekeliling, tengok ramai yang sedang buat kerja rumah, buat homework. Torik hanya tersenyum saja bila tengok dia orang ni semua buat kerja rumah. Torik boleh duduk relax macam tu sebab dia fikir dia tak ada homework. Bila jam dah menunjukkan pukul 10 malam, Torik pun keluar daripada bilik prep tu. Dia pun pergilah ke dewan makan. Masa Torik sampai dekat dewan makan tu, Torik tengok tak ramai student, tak ramai pelajar. Pelajar lelaki adalah 2-3 orang pada masa tu. Yang perempuan pula, geng-geng Aspuri ni pula, adalah lebih kurang 10 ke 12 orang macam tu. Torik pun berjalan masuk. Ambil lah tin biskut ni, dia masukkan tangan dia, ambil biskut. Pada masa tu banyak Torik ambil biskut. Sedang Torik ambil biskut tu, tiba-tiba Torik terdengar suara daripada sebelah meja Aspuri ni. "Boy Torik, banyaknya kau ambil, tinggallah untuk aku sikit." Torik pun pandanglah ke arah suara tu. Rupa-rupanya yang tegur dia tu adalah Nora. Nora adalah classmate Torik, penolong ketua kelas. Torik hanya tersenyum saja pada masa tu. Masa tu Torik perasan Nora sedang minum air sambil menulis. Dan di atas meja tu ada 2 buku teks. Satu buku teks fizik dan satu lagi adalah buku teks matematik tambahan. Masa tu baru Torik teringat, cikgu fizik dan juga cikgu matematik tambahan kelas dia ada tinggalkan homework. Dan homework tu banyak, boleh tahan banyak. Torik pun letak balik biskut dalam tin biskut tu. Dia pun keluar daripada dewan makan. Masa Torik keluar daripada dewan makan tu, Nora perasan. Nora pun terfikir, kenapa pula si Torik ni terasa hati dengan aku ke aku tegur tadi? Torik pula pada masa tu berjalan dengan laju, pergi dekat bilik prep. Buka loker dia, tengok-tengok buku teks tak ada. Rupa-rupanya buku teks dia, buku teks fizik dan juga matematik tambahan tertinggal dekat bawah meja dekat kelas dia. Torik dah mula menggelabah pada masa tu. Ada 2 sebab. Sebab pertama, cikgu fizik yang mengajar di kelas Torik ni adalah cikgu disiplin. Memang garang lah. Sebab kedua pula, esok paginya, 2 waktu yang terawal tu, kelas pagi tu, adalah kelas fizik dan juga matematik tambahan. Torik dah tak ada pilihan pada masa tu. Dia terpaksa pergi ke sekolah. Torik dah plan dah pada masa tu apa yang dia nak buat. Torik pun ambil satu pembaris, pembaris besi. Dia pun mulalah keluar daripada kawasan asrama tu. Keluar daripada pagar asrama, pergi menuju ke blok kelas dia. Torik berjalan dengan berhati-hati. Dia pandang keadaan sekeliling lah. Risau kalau Pak Gad nampak dia. Kalau Pak Gad nampak, ada kemungkinan dia akan dituduh. Dituduh mencuri ataupun buat benda-benda tak elok. Sebenarnya, sebelum ni, Torik memang dah pernah buat. Jadi, dia tahulah dekat mana nak panjat, dekat mana, macam mana nak buka pintu kelas semua. Sebab itulah pada malam tu Torik berani pergi. Dipendekkan cerita, Torik pun sampailah dekat blok kelas dia. Kelas Torik terletak di tingkat 2. Tapi Torik tak boleh naik guna tangga. Sebab di tangga blok tu ada grill. Grill yang memang dikunci pada waktu malam. Tapi walaupun grill tu dah dikunci,
Torik tahu macam mana cara nak pergi naik ke kelas dia. Sebab sebelum ni memang Torik dah pernah buat. Torik pun mulalah memanjat. Memanjat, lepas tu sampailah dekat tingkat 2. Bila dah sampai dekat tingkat 2 tu, Torik pun pergi dekat kelas dia. Pergi ke pintu belakang. Torik ambil pembaris besi yang dia bawa tu, dia pun congkil. Congkil selak di bahagian bawah pintu. Tak lama lepas tu, pintu pun terbuka, pintu belakang kelas. Bila pintu belakang kelas tu dah terbuka, memang gelap lah. Lampu tak boleh nak buka. Sebab kalau Torik buka lampu kelas tu, Pak Gad boleh nampak daripada jauh. Jadi bahayalah. Sebab itulah Torik tak buka lampu. Torik pun masuk ke dalam kelas. Walaupun keadaan dekat dalam kelas tu gelap, tapi Torik ingat meja dia dekat mana. Cari punya cari, jumpalah buku teks dia bawah meja dia. Betul lah dia tinggal dekat situ. Torik pun keluar balik daripada kelas. Bila Torik dah keluar, dah tutup pintu semua, Torik pun berjalan semula ke arah tangga tadi, tempat dia panjat tadi. Tapi masa dia berjalan nak menuju ke tangga tu daripada jauh, Torik terperasan sesuatu. Torik ternampak di bahagian hujung tangga tempat dipanjat tadi, ada satu benda ni sedang terapung-apung, bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Nampak macam kain dan ada kaki. Benda tu sedang terapung-apung ke kiri dan ke kanan. Bulu tengkuk Torik serta-merta meremang. Kepala Torik terasa besar pada masa tu. Masa dia naik tadi, tak ada apa-apa pun. Tak sangka pada malam tu, dia akan nampak benda macam ni. Torik tak fikir panjang pada masa tu. Dia terus berlari menuju ke arah tangga, arah bertentangan. Macam yang kita biasa tengok lah dekat blok kelas di sekolah ni. Di setiap hujung tu ada satu tangga. Pada masa tu Torik dah tak boleh nak menuju ke arah tangga belah sana tempat dia naik tadi. Sebab ada hantu. Jadi sekarang ni, Torik berlari menuju ke arah bertentangan. Menuju ke arah tangga yang satu lagi. Sedang Torik menuju ke arah tangga yang bertentangan tu, hujung satu lagi ni, barulah Torik teringat. Dekat tangga yang hujung satu lagi ni, memang tak ada ruang untuk memanjat. Ada tangga juga dekat situ. Tapi tangganya tak sama macam tangga tempat dipanjat tadi. Jadi Torik ni tak ada pilihan. Torik cakap pada masa tu, semua perasaan ada. Perasaan takut, nak terkencing, nak terberak, semuanya ada. Tapi nak buat macam mana kan? Dia terpaksa juga pergi. Torik pun pusing. Pergi balik ke arah tangga tempat dipanjat tadi. Daripada jauh, memang dah tak nampak benda tadi, benda yang terapung tadi. Torik pun perlahan-lahan berjalan menuju ke arah tangga tu. Torik pandang ke atas dan ke bawah. Memang tak adalah benda tu. Torik pun mulalah memanjat. Memanjat turun. Tak lama lepas tu Torik pun berjayalah turun. Kaki dia kedua-duanya menjejak ke tanah. Elok aja Torik sampai dekat tanah tu, kaki dia mencecah ke tanah. Tiba-tiba benda terapung tadi datang dengan sangat laju menuju ke arah Torik. Benda tu datang daripada arah belakang. Boleh dengar bunyi kain, bunyi macam benda terbang. Bila Torik toleh ke arah bunyi tu, benda tu dah betul-betul berada dekat depan muka dia. Dalam keadaan gelap tu, Torik boleh nampak muka benda ni. Benda ni ada sepasang mata yang berwarna merah bercahaya. Mulut benda tu pula ternganga dengan sangat luas, sampai nampak gigi taring dia. Dan satu lagi yang Torik tak boleh lupa adalah bau. Benda ni bau dia sangat-sangat busuk, macam bau bangkai. Bila Torik nampak aja benda ni, Torik terus berlari. Berlari sekuat hati. Sampai Torik terjatuh. Habis buku teks dia berterabur. Torik pun kutip balik buku teks dia, bangun dan sambung berlari. Torik pandang balik dekat belakang. Tengok-tengok benda tu memang dah tak ada. Tapi Torik tak berhenti berlari. Sebab dia takut. Bila Torik dah masuk dalam pagar asrama, barulah Torik berasa lega. Dalam keadaan yang letih, ketakutan dan juga berpeluh-peluh tu, Torik rasa dahaga nak minum air. Jadi Torik tak terus naik ke bilik dia. Torik pergi dulu dekat Dewan Makan. Dewan Makan belum tutup lagi pada masa tu. Sebab Dewan Makan tutup pukul 11.15. 11 suku. Masa tu belum pukul 11 lagi. Torik pun pergilah dekat Dewan Makan. Bila Torik masuk dekat Dewan Makan tu, Torik tengok Nora masih lagi ada dekat meja tu. Torik pun ambil gelas plastik, isi air teh panas dan berjalan menuju ke meja. Sebenarnya, masa Torik masuk tadi, Nora dah perasan. Seluar Torik nampak kotor, macam terkena tanah. Nora pun tanyalah Torik, "Woi Torik, kau ni kenapa? Kau jatuh ke?" Torik pula pada masa tu, bila Nora tegur dia macam tu, dia dapat satu idea. Torik letak buku teks dia dekat atas meja makan tu dan dia pun pergilah ke arah Nora. Torik pun mula bercakap, "Nora, aku nak pinjam buku kau boleh tak? Aku nak tiru. Rasanya dah tak sempat nak buat ni, banyak sangat." Nora pun jawab, "Boleh je kau nak pinjam buku aku, kau nak tiru. Tapi kenapa kau gelabah sangat?" Torik pun jawab, "Yelah, kan esok kelas awal, kelas fizik, lepas tu admat." Nora pun cakap, "Memanglah kelas awal, kelas fizik, kelas admat. Tapi
cikgu tu kan tak ada, dua-dua tu tak ada. Rupanya kedua-dua orang cikgu ni, cikgu Admat dan juga cikgu fizik kelas Torik, kedua-duanya pergi menghadiri kursus selama seminggu. Sebab itulah cikgu dua orang ni bagi kerja banyak. Rupanya tak kena hantar pun esok pagi. Torik menepuk dahi pada masa tu. Kalaulah dia tahu, dia tak pergi ke sekolah tadi ambil buku teks dia. Dan dia tak akan berjumpa dengan lembaga yang terapung tadi tu. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Adam Rainer. Adam Rainer adalah satu-satunya manusia yang digelar sebagai kerdil dan gergasi. Dalam dunia ni, ada bermacam-macam jenis manusia. Dilahirkan dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa. Ada yang dilahirkan dalam keadaan yang normal dan ada juga yang dilahirkan dalam keadaan yang tak normal. Adam Rainer dilahirkan pada tahun 1899 di Austria. Bukan Australia, tapi Austria. Mak dan juga ayah kandung Adam Rainer ni, saiz tubuh diorang normal. Macam orang biasa. Saiz biasalah. Tapi Adam Rainer ni, dia dilahirkan sebagai orang yang kerdil. Masa Rainer berumur 18 tahun, tinggi dia baru mencecah 1.3 meter ataupun 4 kaki 6 inci. Mengikut standard ketinggian manusia dewasa, apabila seseorang individu yang dewasa tu mempunyai ketinggian sekitar 80 hingga 150 cm, individu tu boleh dianggap sebagai kerdil. Sebab itulah Adam Rainer ni dianggap sebagai orang kerdil. Masa dia berumur 18 tahun tu, Adam Rainer ni dia nak masuk tentera. Dia nak cuba masuk tentera. Tapi memang tak lulus lah. Sebab dia tak memenuhi syarat. Tinggi Adam Rainer tak cukup untuk jadi tentera. Tapi pada masa tu, orang dah mula perasan ada sesuatu yang pelik pada tubuh Rainer. Selain daripada kerdil, Adam Rainer juga mempunyai saiz tangan dan juga kaki yang besar. Memang tak padan dengan ketinggian dia pada masa tu. Bila Adam Rainer dah masuk umur 21 tahun, badan dia mula menjadi tinggi dengan kadar pertumbuhan yang sangat cepat. Memang tak normal kadar pertumbuhan macam tu. Lebih kurang 10 tahun lepas tu, pada usia 32 tahun, tinggi Adam Rainer lebih daripada 2 meter. Memang sangat tinggi lah. Lebih 7 kaki tinggi dia pada masa tu. Umur 32 tahun. Tapi, bila Adam Rainer dah jadi tinggi macam tu, keadaan kesihatan tubuh badan dia mula menurun. Dia dah mula hilang selera makan. Dia menghidap skoliosis. Skoliosis ni adalah sejenis penyakit tulang belakang. Tulang belakang dia bengkok macam ni. Bengkok ke arah tepi. Bila tulang belakang dia dah jadi bengkok macam tu, dia mengalami kesukaran untuk berjalan. Selain daripada tu, penglihatan dan juga pendengaran dia turut terjejas. Mata kanan Adam Rainer makin lama makin kabur dan akhirnya buta. Telinga Adam Rainer pula yang sebelah kiri menjadi pekak. Bila Adam Rainer dibawa ke hospital, doktor buat pemeriksaan, doktor dapati ada masalah di bahagian otak Adam Rainer. Dekat dalam otak kita ni, ada satu bahagian kecil yang dinamakan kelenjar pituitary. Fungsi kelenjar ni, kelenjar pituitary, adalah untuk menghasilkan hormon pembesaran. Bila doktor dah periksa tu, di kelenjar pituitary Adam Rainer ni ada tumor. Disebabkan tumor itulah, kelenjar pituitary Adam Rainer ni menghasilkan terlalu banyak hormon pembesaran. Sebab itulah Adam Rainer jadi tinggi macam tu. Dan disebabkan tumor tu juga, sebahagian daripada saraf penglihatan dan saraf pendengaran Rainer mula terjejas. Sebab itulah Rainer buta mata kanan dan pekak telinga sebelah kiri. Semuanya sebab ketumbuhan tu, sebab tumor tu. Keadaan ni ataupun penyakit ni dikenali sebagai akromegali. Antara individu yang terkenal yang kena penyakit ni adalah ahli gusti yang bernama Andre the Giant, dan seorang lagi adalah pelakon yang bernama Tony Robbins. Pada tahun 1930, Adam Rainer menjalani satu pembedahan untuk membuang ketumbuhan tu, membuang tumor tu daripada otak dia. Dipendekkan cerita, pembedahan tu berjaya. Doktor berjaya mengeluarkan tumor yang ada pada kelenjar pituitary di otak Adam Rainer. Tapi, walaupun pembedahan tu berjaya, badan Adam Rainer masih lagi membesar, tapi pada kadar yang lebih perlahan. Selepas pembedahan tu, Adam Rainer selalu buat pemeriksaan kesihatan. Bila doktor cek, ketinggian tubuh badan dia memang dah tak bertambah dah. Tapi, bila doktor buat pemeriksaan dekat tulang belakang dia, doktor dapati tulang belakang dia makin membengkok ke tepi. Maknanya, tulang belakang Adam Rainer ni makin tumbuh, makin memanjang.
tapi memanjang ke tepi. Lama kelamaan Adam Rainer dah tak boleh berjalan, tak boleh berdiri. Adam Rainer hanya mampu terbaring saja di atas katil. Adam Rainer menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1950, pada usia 51 tahun. Masa Adam Rainer meninggal tu, tinggi dia mencecah 7 kaki 8 inci. Dan ada juga yang cakap 7 kaki 10 inci. Lebih kurang 2.3 meter lah, memang sangat-sangat tinggi lah. Dan disebabkan itulah, Adam Rainer digelar sebagai gergasi. Sebenarnya, Adam Rainer menerima rawatan terlalu lewat. Masa dia dibedah tu, tumor ataupun ketumbuhan tu dah berada dalam otak dia selama 10 tahun. Sepatutnya, dia dirawat lebih awal. Bagi penghidap penyakit akromegali ni, kalau menerima rawatan lebih awal, diorang boleh menjalani hidup macam orang lain, dengan cara yang normal. Itulah kisah tentang Adam Rainer, satu-satunya manusia yang pernah digelar sebagai kerdil dan juga gergasi. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.